Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Dua kementerian diarahkan mengambil tindakan segera dan lebih agresif berhubung kes perdagangan manusia yang melibatkan rakyat Malaysia. Perdana Menteri menyatakan kerajaan memandang serius untuk menyelesaikan isu berhubung kes itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan perkara itu sudah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet pada bulan lepas. Datuk Seri Ismail Sabri memberi jaminan bahawa kerajaan akan mengambil tindakan terbaik bagi menyelesaikan isu itu dan tidak akan membiarkan rakyat tanpa pembelaan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri diarahkan mengambil tindakan segera apabila Perdana Menteri menerima aduan berkenaan isu itu. Video berkaitan telah dihantar kepada Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani untuk tindakan susulan. Kementerian Pendidikan KPM memandang serius isu dakwaan cubaan culik membabitkan pelajar sekolah di beberapa negeri. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin berkata pihaknya akan meneliti semua aspek berkaitan perkara tersebut. Kita di peringkat kita sebab kes ni berlaku di luar sekolah. Jadi masa nak balik dalam perjalanan dan sebagainya. Di peringkat kita pun kita mempunyai maklumat yang agak terhad. Jadi siasatan yang dibuat itu adalah oleh pihak polis. Jadi polis yang akan tentukan apakah asas sebenarnya setiap pelaporan yang dibuat itu. Jadi saya rasa itu key yang paling penting. Jadi apabila polis buat siasatan, kalau ada perkara-perkara yang memerlukan penelitian daripada kita, daripada pihak KPM, kita sentiasa bekerjasama untuk memastikan segala usaha dapat dilakukan bersama. Tambah beliau lagi, murid perlu sentiasa diingatkan tentang keselamatan diri dan pihak sekolah juga disaran untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga. Sebelum ini, cubaan culik melibatkan pelajar telah dilaporkan di beberapa negeri. Beliau berkata demikian selepas program eksplorasi alam lestari Seri 3 di Pusat Pelindungan Hidupan Liar di Sungai Perak. Sementara itu, orang ramai dinasihat agar peka dan berhati-hati tentang keselamatan anak-anak bagi mengelak sebarang aktiviti jenayah seperti dakwaan penculikan yang menjadi kebimbangan ibu bapa pada masa ini. Jangan biarkan mereka bersendirian. Mesti ada maknanya dari sudut kawalan keselamatan pihak sekolah, pihak keselamatan juga, dan di samping ibu bapa memberi perhatian serius terhadap anak-anak. Dan kepada anak-anak muda, saya nasihatkan supaya jangan pandang mudah tentang keselamatan dalam suasana yang malang tidak berbau. Jadi saya harapkan supaya sama-sama kita menjaga keselamatan diri dan keluarga. Dan begitu juga jiran tetangga dan ahli komuniti. Masyarakat juga harus memainkan peranan. Beliau ditemui selepas merasmikan program Hari Sayyidah Tina Aisyah 2022 dan pelancaran dasar wanita Terengganu di Kuala Nerus. Jawatan Kuasa Teknikal di bawah pasukan khas Jihad Tangani Inflasi akan bertemu dengan Persatuan Penternak Telur berikutan terdapat laporan berkenaan kekurangan telur grade A, B dan C di pasaran. Mesyuarat tersebut diadakan sebelum tindakan diputuskan dan diumumkan. Di Isnin petang akan datang, oleh kerana kita terima laporan bahawa di beberapa kawasan di negara kita terdapat masalah bekalan telur ini, maka pasukan akan mendengar daripada pengeluar dan jabatan berkenaan untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci kenapa berlaku dan bagaimana untuk menangani isu ini. Datuk Seri Mustafa turut memaklumkan bekalan dan harga ayam di peringkat borong serta runcit berada dalam keadaan stabil. Harga purata ayam standard bersih ketika ini pada paras RM8.78 sekilo. Pakej mekanisasi ladang bagi tanaman keledek yang diperkenalkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI bakal meningkatkan produktiviti dan membantu ke arah peningkatan skala pengeluaran tanaman itu. Ia sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani selain dapat mengurangkan kebergantungan import. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 MAFI, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, pakej mekanisasi pengeluaran ubi keledek yang diperkenalkan oleh MARDI itu juga mampu mempercepatkan operasi di ladang dan menjimatkan kos tenaga buruh, seterusnya berupaya meningkatkan pengeluaran ubi keledek negara. Dan kita dapat lihat bahawa MARDI telah membuat satu penemuan yang cukup boleh kita banggakan, bukan sahaja cara penanaman yang terkini dengan menggunakan mekanisasi secara sepenuhnya.
bahkan penemuan-penemuan formulasi baja yang boleh kita pasarkan kepada petani-petani serta pekebun-pekebun untuk mempertingkatkan pengeluaran mereka. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Tanaman Ubi Keledek serta lawatan ke plot pendidikan bawang di Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Bacok. Turut hadir Ketua Pengarah Mardi, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani. Datuk Seri Ahmad berkata, melihat kepada peningkatan hasil dan kualiti ubi keledek, penanaman keledek secara vertigasi dapat menjadi pilihan alternatif kepada usahawan tani dan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran pertanian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menyasarkan untuk menerapkan sepenuhnya aspek pendigitalan dalam operasi dan perkhidmatannya menjelang tahun 2024. Menurut Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof, penerapan proses pendigitalan tersebut akan dilaksana secara berperingkat dan kini berada pada tahap 80%. Penerapan aspek pendigitalan tersebut memerlukan komitmen semua pihak terutama pengguna dan pihak industri bagi mengguna pakai sistem digital sepenuhnya. Sistem dah ada, tapi 20% ini ialah mindset. Iaitu sebab itu kita ada change management dalam program kita. Itu untuk memastikan semua orang akan masuk ke dalam proses pendigitalan ini dan memastikan kejayaannya. Dari segi teknologi kita tak ada masalah dan tidak ada isu kerana teknologi ini sentiasa updated by industri dan juga by those technologies, dan cuma kita nak memahami bagaimana penggunaannya. Cuma kita nak pastikan pelanggan-pelanggan kita tadi sama ada daripada swasta ataupun pengguna ataupun pegawai kerajaan sendiri untuk memastikan mereka juga terlibat dalam penggunaan sistem tersebut secara digital keseluruhan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Majlis Penyerahan Dokumen Blueprint KPDN HEP Digital di Bangi, Selangor. Blueprint dibangunkan dengan kerjasama Universiti Melaya memuatkan cadangan pendigitalan berasaskan 3 gelombang, iaitu gelombang keutamaan digital, operasi digital dan ekosistem digital. Ia membantu kementerian membuat perancangan transformasi digital berdasarkan 5 kluster tumpuan seperti penguatkuasaan, kawalan barangan dan subsidi serta pendaya upayaan pengguna. Tindakan segera akan diambil terhadap mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sampah merata-rata sehingga menyebabkan berlakunya banjir kilat. Orang ramai perlu cakna bahawa isu sampah yang menyebabkan banjir kilat ini perlu dipantau bersama. Menteri Alam Sekitar dan Air Kasar, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan saliran tidak dapat berfungsi dengan baik kerana dipenuhi sampah sarap. Viral satu lori di Johor, di satu kawasan di Johor. Saya nak sebut bahawa saya tengok gambar ni, saya tak boleh maafkan salah ini, dan saya dah mintakan supaya petugas kita terus segera ambil tindakan. Satu huni besar sampah, satu lori berhenti atas jambatan dan buang dalam sungai. Saya fikir ini sangat tidak berakhlak. Beliau menghadiri taklimat kesiapsiagaan JPS dalam menghadapi monsun Timur Laut MTL 2022-2023 di Kuala Lumpur. Turut hadir Ketua Setiausaha Kasar Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. 15 pengamal media menyertai latihan asas Water Confident bagi persediaan menghadapi monsun Timur Laut yang dijangka hujung tahun ini. Latihan yang melibatkan 46 anggota pasukan penyelamat di air yang berpengkalan di Balai Bomba Seksyen 15, Balai Bomba Pelabuhan Kelang dan Balai Bomba KLIA berserta 11 buah bot serta beberapa aset lain bagi ujian menyelamat di air. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, latihan dan simulasi akan dilakukan secara berterusan agar anggota sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Kita juga memberikan pendedahan kepada pihak media dan juga wartawan, khususnya yang bersama dengan pasukan penyelamat untuk
menyediakan diri jika berlaku banjir dan pada masa penyelamatan berlaku, jika berlaku apa-apa terhadap wartawan, jadi mereka bersedia untuk menghadapi situasi kecemasan jika bot terbalik ataupun para wartawan terlibat dalam operasi pemindahan banjir. Jadi kita berharap dengan adanya pendedahan ini sedikit sebanyak memberikan pengetahuan dan juga kemahiran kepada, terutama pada pihak wartawan yang mana mereka ni selalu mengikuti pihak bomba untuk melakukan penyelamatan bersama. Rata-rata pengamal media yang ditemui melihat inisiatif latihan yang diberikan bertepatan untuk persediaan mereka terutama ketika melakukan tugasan di lokasi banjir. Ia merupakan satu pengalaman yang baik dalam kita bersiap sedia untuk menghadapi banjir yang dijangka banjir besar pada bulan 11 nanti, dan dalam masa sama kita juga dapat belajar ilmu-ilmu survival skill. Bila dapat peluang macam ni saya rasa sangat bagus lah, lagi-lagi untuk pihak wartawan, pihak media yang macam Tuan Pengarah tadi cakap, kita frontliner. Jadi kita pun memang kena bersedia untuk menghadapi apa-apa situasi. SME Bank memperuntukkan 1.7 juta ringgit untuk meneruskan program penjana komuniti at SME Bank 3.0 khusus buat 249 usahawan B40 di Lembah Kelang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar berkata, melihat pada keberkesanan siri kedua program berkenaan, kementeriannya telah memberikan dana bernilai 3 juta ringgit tahun lalu. Ada 137 orang peserta. Dia merekodkan pendapatan perniagaan keseluruhannya sebanyak RM4.03 juta yang daripada 137 orang yang mereka pantau sebelum ini. Ini lebih target dia lebih 7.35% daripada sasaran yang SME Bank buat. Menerusi program siri kedua itu, kesemua peserta telah mempunyai laman web perniagaan sendiri dan 178 daripadanya mengadaptasi sistem perakaunan digital dalam pengurusan perniagaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penjana komuniti at SME Bank 3.0 di Ibu Negara. Majlis Veteran Kebangsaan MVK distruktur semula untuk lebih fokus dan realistik dalam mendepani keperluan isu berkaitan veteran Angkatan Tentera. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein optimis pelaksanaan setiap keputusan menerusi MVK akan menghasilkan kesan dan impak yang tepat bagi golongan itu. Dalam kita nak melihat agenda veteran yang begitu besar, di mana ahlinya 300,000 yang merangkumi veteran ATM berpencen lebih 100,000. Veteran ATM tidak berpencen hampir 80,000. Yang berada di bawah pencen terbitan hampir 30,000. Persatuan veteran saja beratus. Persatuan veteran di peringkat induk 121, manakala di peringkat cawangan ada 381. Ini jumlah yang terpaksa kita fikirkan secara menyeluruh bila nak membela kedudukan veteran-veteran kita. Mesyuarat MVK yang buat julung kali hari ini turut membincangkan 5 perkara yang membabitkan kebajikan veteran ATM. Antaranya inisiatif kebajikan bagi veteran ATM dan ahli keluarga masing-masing, kaedah pemberian bantuan kerajaan, memperhalusi isu berbangkit Jabatan Hal Ehwal Veteran. MVK turut mencadangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah sebagai ahli tetap MVK. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat MVK di Wisma Pertahanan Ibu Negara. Menerima suapan, salah guna kuasa serta membuat tuntutan palsu dalam kalangan penjawat awam di Pulau Pinang membimbangkan. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki mendedahkan berdasarkan statistik 919 aduan diterima berhubung kesalahan itu sejak 2019 hingga kini. Kes-kes yang berlaku sekarang ni pada saya lah
amat membimbangkan sedikitlah yang melihat kepada dewasa ini kepada jenis-jenis kes yang berlaku. Walaupun bukanlah kata peningkatan tu berlaku terlalu tinggi, tetapi pada saya banyak perkara lagi yang perlu dilihat oleh ketua-ketua pentadbir awam kepada kes-kes melibatkan penjawat awam ini. Kerana isu-isu ketirisan dan salah guna kuasa oleh penjawat awam merupakan isu-isu yang amat perlu diberi perhatian oleh kita sebagai ketua jabatan, dan perkara ini harus ditangani bersama. Di Pulau Pinang, pihaknya menerima 312 maklumat kes penerimaan suapan dan 147 maklumat kes salah guna kuasa. Perkara itu membimbangkan kerana melibatkan salah guna kuasa untuk pemberian kontrak kerja kepada kaum keluarga atau individu terdekat. Perbicaraan kes rasuah Lim Guan Eng, Mahkamah Session Kuala Lumpur memerintahkan Pegawai Penyiasat Jabatan Forensik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wan Muhammad Firdaus Wan Yusof untuk mengemukakan salinan digital perbualan WhatsApp antara dua ahli perniagaan yang dikaitkan dengan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Hakim Azura Alwi mengeluarkan perintah itu selepas peguam yang mewakili Guan Eng, Gobind Singh Dio, memaklumkan kepada mahkamah bahawa mesej antara pengarah konsortium Zenith Sdn Bhd, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli dan ahli perniagaan G. Ganaraja telah dikemukakan dalam perbicaraan berasingan di Shah Alam. Hakim Azura turut mengarahkan saksi pendakwaan ke-8 itu untuk memberi butiran pegawai SPRM yang telah menyediakan laporan forensik pengekstrakan telefon Datuk Ahmad Zarul yang dikemukakan dalam perbicaraan di Shah Alam. Salah seorang saksi pendakwaan dalam perbicaraan Guan Eng adalah Ganaraja. Ganaraja telah membuat tuntutan di Mahkamah Session Shah Alam pada 3 April 2019 atas 3 pertuduhan menipu Datuk Zarul Ahmad sebanyak 19 juta ringgit. Perbicaraan akan diteruskan pada 19 Oktober depan. Karnival Jom Beli Rumah Wilayah Utara yang berlangsung di Kepala Batas Pulau Pinang berjaya mencapai objektifnya sebagai usaha memastikan agenda satu keluarga satu rumah terutama daripada golongan B40 tercapai. Berlangsung selama 3 hari pada Jumaat lepas, Karnival telah merekodkan kehadiran lebih 22,000 pengunjung. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Datuk Haslin Isnin berkata, inisiatif seumpama itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang ramai untuk memiliki rumah. Usaha sama ini adalah untuk memtekadkan lagi pembangunan rumah untuk golongan B40 di kawasan utara ini. Dari pihak SPNB kami ada 2 produk yang membantu untuk pemilikan rumah. Pertama sekali ialah mengenai rumah mesra rakyat kami di mana harganya ialah RM75,000 dan RM20,000 subsidi dengan penambahan yang telah diumumkan oleh YB Rizal sebanyak 500 unit lagi untuk rumah mesra rakyat di kawasan Pulau Pinang untuk tahun ini, dan seluruh negara penambahan daripada 3,000 kepada 5,000 rumah mesra rakyat ini. KPKT juga amat komited memastikan agenda satu keluarga satu rumah dapat dicapai serta meningkatkan tahap daya huni. Pelbagai pemaju serta institusi pembiayaan menawarkan lebih 92,000 unit rumah di wilayah utara dan 130,000 rumah mampu bilik. Siri Jelajah Hope dan Karnival Jom Beli Rumah Wilayah Utara merupakan kesinambungan pelancaran yang disempurnakan Perdana Menteri pada 16 Julai lalu di Ibu Negara. Gajah aspirasi keluarga Malaysia, pameran kementerian di Sukanado, sukan rakyat jualan IKS Duo, di Karnival Kejayo kita berjumpa. Mau kita pergi ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia di 9 pada 7 hingga 9 Oktober 9 pagi hingga 9 malam di Dataran Seri Jompo, Batas Seri Jompo di 9. Mau terojah! Peluang masih ada buat sukan angkat berat untuk disenaraikan dalam sukan teras meskipun terpalit isu doping atletnya ketika Sukan Malaysia ke-20 baru-baru ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syapawi Ismail hari ini. Terima kasih kepada Tuan Bipper
Jelas Datuk Ahmad Syapawi, situasi yang berlaku dalam sukan angkat berat kali ini adalah berbeza dengan kes doping pada 2017 yang menyebabkan sukan tersebut digugurkan dalam sukan teras. Kemasukan sukan angkat berat dan sukan teras tidak ada kena-mengena juga dengan isu doping yang berlaku. Sudah tentu bila kita gugurkan mereka di sukan teras itu tadi adalah kerana isu doping yang masih lagi berlanjutan. Tambah Datuk Ahmad Syapawi, beliau memahami kekecewaan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM yang telah menunjukkan kesungguhan dalam menangani isu doping atletnya. Namun beliau memberi jaminan bahawa pembangunan sukan berkenaan tidak pernah terhenti dengan bantuan daripada MSN akan terus diberikan kepada program pelapis negeri dan program sukan Commonwealth. Beliau ditemui pada sidang media majlis menandatangani perjanjian penajaan di antara MSN dan Tudung People International di MSN Bukit Jalil. Dalam pada itu, Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail mengesahkan skuad bola sepak projek FAM dan MSN akan terus dikekalkan dalam saingan Liga Malaysia pada tahun hadapan. Jelasnya keputusan berkenaan telah pun dibuat, namun perinciannya akan dibincangkan kemudian. Terima kasih. Tambah Datuk Ahmad Syapawi, objektif penubuhan pasukan itu masih kekal iaitu mencipta laluan buat produk daripada program pembangunan bola sepak NFDP dan juga Akademi Mokhtar Dahari AMD. Baru saja keputusan itu dibuat dan kita pun belum ada perbincangan. Kita akan ada jadual kuasa kerja yang akan bincangkan dengan FM tentang bagaimana kita nak ulahkan program skuad projek ini pada tahun-tahun hadapan. Tambahnya, barisan pengurusan dan jurulatih pasukan tersebut juga masih lagi belum diputuskan ketika ini. Untuk dikejar di situ oleh Faris Izham. Apa yang mampu dilakukan berhadapan dengan Muaz. Satu lorongan ke belakang. Setting yang baik untuk Zikri. Satu rematan sepatutnya dilepaskan di situ, tapi masih lagi Hazwan Hassan. Dan itu dia. Perkembangan hoki, masih ada perkembangan positif yang boleh diambil sebalik kekalahan besar kepada Belgium. Demikian jelas Ketua Jurulatih skuad senior negara A. Arul Selvaraj selepas menyaksikan The Speedy Tigers dibelasah 0-7 kepada pasukan ranking nombor 2 dunia dalam aksi persahabatan semalam. Ini kekalahan pertama skuad negara dalam siri jelajah di negara berkenaan. Mereka sebelum ini mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Belgium A yang menurunkan gabungan pemain muda dan berpengalaman. Walaupun tewas dengan jaringan yang besar, Arul tetap gembira melihat petanda-petanda positif yang dipamerkan anak buahnya terutama dalam taktikal bertahan dan strategi pergerakan ketika menyerang. Dan juga dengan statistik kita punya circle penetration was 21 banding dengan Belgium 28, dan juga kita punya penalty corner kita dapat 2, mereka dapat 4, but they scored that 2 tapi kita tak dapat jaringkan. Saya rasa yang paling ketara daripada sesi petang ini adalah kita punya kelekaan ataupun kurang fight dalam D kita sendiri dan juga kurang keyakinan di opponents D. Itu yang berbeza dengan jaringan pada petang ini. Dalam perlawanan itu, Belgium menjaringkan 2 gol menerusi pukulan sudut penalti dan 5 gol padang. Selain Belgium, siri jelajah tersebut turut melibatkan pertemuan dengan pasukan ranking ke-11 dunia, Perancis pada Selasa depan. Siri persahabatan ini adalah persiapan skuad negara bagi menghadapi Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh pada November ini serta Piala Dunia 2023 di India Januari depan. Pasukan berbasikal profesional negara Terengganu Polygon Cycling Team TSG yakin dapat mempertahankan gelaran selaku juara Asia dalam ranking kesatuan berbasikal antarabangsa UCI musim ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Cikgu Muhammad Izmuddin Cikgu Muhammad berkata, keyakinan tersebut disandarkan pada kedudukan pasukan bertaraf benua itu yang kini lebih 500 mata mengatasi pencabar terdekatnya dari Kazakhstan, Almaty Cycling Team. Menurut Cikgu Muhammad Izmuddin, baki 4 perlumbaan musim ini termasuk kejohanan Lee Tour di Langkawi 2022 yang dijadual berlangsung Oktober depan akan menjadi medan terbaik untuk pelumba TSG mengekalkan prestasi selain mengutip mata memperbaiki ranking dunia. Sekarang ni masih di Tour of Iran satu, and then kita ada lepas pada tu ada Tour of Taiwan, and then Tour di Langkawi,
ialah Japan Cap. Saya boleh katakan sini kita on the right track. Mana kita dah setting kita tu dah betul dah. Cuma kita cuba mengekalkan prestasi yang baki masih ada 3 atau 4 kejohanan ni. Kita akan cuba collect the more point lah untuk pastikan Terengganu Polygon Cycling Team ni terus berada di nombor 1 Asia. Beliau berkata demikian selepas menandatangani kontrak penajaan di antara Terengganu Incorporated dengan anak syarikat kumpulan peladangan TDM Berhad serta medik Iman Sdn Berhad KMI Healthcare. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.